antara kat sini yang sanggup ataupun suka kan nak bersembang, buka kamera kan supaya saya dapat sangat-sangat kan. Tetapi muka anda kan, tak adalah. Bukan macam tu lah kan. Tapi nak kata lebih seronok lah katanya kan untuk kita berbincang tentang Islam. Kita berbincang tentang iman, kita bincang tentang Quran. Kalau kita ni dapatlah keadaan suasana macam tu kan, Masya Allah. Moga Allah memberikan kita satu, yang mana tak dapat buka kamera apa kan, yang tu tak apa, tak ada masalah kan. Mungkin ada halangan yang mana Allah tidak memberikan izin, tak ada masalah kan. Tapi moga Allah memberikan setiap langkah dan usaha kita, mujahadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan kita ni, hati kita ni betul-betul khusyuk. Seperti dalam surah Al-Hadid kan, ayat ke-16. Yang mana kita betul-betul khusyuk dan menyerahkan diri kita benar-benar kepada Allah untuk beramal sebenar-benarnya kan. Genuine katakan. InsyaAllah. So sebelum saya start kan, saya nak ambil masa dia kurang 10 minit ke 15 minit lah. Minta izin kepada moderator kan. Kita tak ada buat apa pun malam ni kan. Dia alu-alukan. Dia alu-alukan. Dia dah beri, moderator telah memberikan izin. So nak berkenalan lah dengan lebih rapat kita punya peserta malam ni. Boleh ke kata peserta, macam tak habis pula kalau peserta kan. Sebab macam berbincang pasal bila kita sebut peserta macam program sangat kan. Malam ni kita lepak-lepak gitu lah istilahnya. Lepak-lepak sembang insyaAllah. So adakah yang nak berkenalan? Mungkin boleh tulis kat chat nama, asal mana, belajar macam mana. Sebab saya nak tahu, nak kenal korang ni macam ni. Kalau ada yang nak buka mic pun boleh, tak ada masalah. Tak tahulah kalau semua orang segan ke apa nak minta saya, kamu Azrul Fitri, kenalkan diri. Macam tu tak best pula kan. Tak seronok pula macam tu. Ada ke? Boleh manfaatkan chat kalau segan, tak ada masalah. Nama, asal mana, dan boleh kalau seronok lagi bagi tahu makanan kegemaran korang ke kan. Nak tahu juga kan. Kat rumah ni saya adalah masak sendiri tapi tak pernah mencapai tahap masakan mak lah kan, nak katanya kan. Tak sesedap mak masak lah kan. Boleh ke? Boleh tuliskan chat ataupun nak buka mic. Saya sangat alu-alukan. Sesedap masakan Azham. Kan saudara Azham kan. Adakah yang boleh nak perkenalkan nama, belajar kat mana sekarang ni? Boleh lagi satu lagi, suka makan apa? Mungkin asal, insyaAllah. Adakah Ashraf? Kau boleh semua orang lah terlibat kan? Saudara Azrul telah memulakan, orang kata, sunnah hasanah. Bukan sunnah sayi'ah. Azrul, Kelantan, UKM. Suka makan nasi kerabu. Syurga lah dekat. Sebab tu suka duduk Bangi lah. Ada nasi kerabu keliling kan. InsyaAllah. Yang lain macam mana? Boleh kena berkenalan lagi? Fazli. 17 tahun. On 5 sekarang ni kan. Masih belajar di sekolah. Asal dari Selangor. Masya Allah. Nak katakan hebat kan. Dalam kalangan ni mungkin ada yang tua-tua sangat kan. Tiba-tiba Fazli 17. Jangan rasa insecure. Jangan rasa segan kan. Tidak ada isu tua umur kat sini. Sebab pada pendapat saya semua orang fitiah. Semua orang rijal. Kita semua sama selagi mana perasaan dia samalah kan. Tak tahulah kalau kat sini macam ada malas, ada dah macam orang tua, kita tak panggil fitiah walaupun umur dia dah baru 20-an kan. Terengganu, Eddie kan, kita punya moderator. UKM, nasi telur mata 2 biji plus kicap. Oi, yang ni masak ni time-time jimat duit ni order nasi telur mata 2 biji kicap Ni zaman asasi tu. Zaman asasi sebab saudara Syadid satu asasi dengan saya daripada asasi pintar. Nak katakan betapa kita orang ni tak dapat beasiswa kan. Kita orang ni tak pandai. Walaupun dapat asasi pintar tapi tak pandai pun. Nak kata tak ada duit, setiap malam pergi kafe, order nasi putih kosong kat abang tu. Telur mata, telur goreng tu, lepas tu kicap tu je. Tak ada kicap, ada apa? Sos chili. Sos chili pun jalan jugalah time tu. Masya Allah, teruk sangat tu memang tak ada duit. Walaupun dulu orang kata nasi bujang murah bang. Nasi bujang RM1.70 tu pun kita kira RM1.50 kan kalau nasi putih dengan telur mata kan. Nak kata betapa berjimat sangat time asasi dulu. Kita ada Hajullah Putra. Terlepas dulu Muhammad Irfan, KR. KR ni maksudnya apa? Ketua rumah Bukan, Kamarudin. Bukan. Wakil nama ayah dengan mak je tu. Masya Allah.
Ummi Habibati. Saya ada lagu kan daripada Rabiah Sentap. Seronok nanti. Bolehlah kalau minta dengan abang sahabat Quran share kan. Saya suka dengar lagu tu. Lagu siapa Nmesh, Hanya Rindu versi Arab kan. Versi Arab tu yang best tu sebab seronok dengar baik-baik syair dia kan. Dia asal daripada Pahang dan sekarang ni dekat Kuipsas. Masya-Allah. College apa namanya? Kuipsas singkatan College University Islam Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah. Masya-Allah. College University Islam Pahang. So awak lebih hebat dari saya lah sepatutnya kan kalau nak cerita pasal Allahu Akbar. kan. Mungkin Irfan boleh wakilkan saya malam ni sebab saya biokimia. Saya tahu bio. Saya tahu DNA. Saya tak tahu apa-apa. Ambil kursus apa Irfan? Ambil kursus Quran, pengajian Quran Sunnah. Oh lagilah hebat kan. Oh. Saya cuma tahu DNA je. Kan? Saya cuma tahu microbiology kan. Saya tahu pasal vaksin COVID-19 kan. Sebab saya punya assignment saya lepas semua pasal COVID je. So saya kena hantar banyak assignment pasal COVID kan. Contohnya Moderna, Pfizer ataupun kita punya AstraZeneca ke. Semua vaksin-vaksin ni saya tahu macam mana dia production dia kan. So kelakar lah kalau ada vaksin tu saya macam benda lah korang ni. Itu lah. Kan macam hujan-hujan dan pelik kelakar lah tengok kan. Tapi tak apalah saja kan cerita tepi. Setelah kita ada tadi dah Irfan, kita ada Hajullah Putra. Waalaikumsalam. Nama Hajullah Putra, sedap nama kan. Muhammad Ziyad. Ziyad ni dah rare nama dia kan. Dah tak sedap nama kan. Hajullah Putra nak nama macam ni kan, sedap. Asal Selangor kan. Belajar di UKM tahun akhir, tahun 4. Masya Allah. Makanan kegemaran apa-apa saja yang sedap. Itulah kan, duk Bangi UKM macam-macam lah sedap kan. Tapi yang mana murah lah. Murah dan sedap kita ambil kan. Kalau macam Menatai tak ada nak ambil kan. Semahal sangat pula kan. Hajullah ambil kursus apa boleh saya tahu? Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam. Boleh dengan jelas. Okay, saya pelajar FTSM, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Ambil Information Technology. Information Technology. Oh, Fali Ya betul. Oh, sama lah kita. Ya Allah. Sekarang intern kan? Sekarang tengah intern. Oh, intern dapat kat mana? Kat Bangi juga. Oh, kat Bangi juga. Masya Allah. Rupanya satu fakulti tak pernah jumpa pun. Di satu fakulti ni Kita pernah jumpa dulu masa dekat Kolej Ungku Umar. Oh. Dia. Ya, mungkin tak familiar sebab tak pernah kenalkan diri kan. Allah. Masya Allah. Tak apa. Masya-Allah kan. Mungkin lepas ni kita akan lebih berkenalan kan. Insya-Allah kan. Kita ni berkenalan kat sini ni, saya bukan sekadar saya nak katakan, saya nak minta korang ni share nama semua benda ni bukan sekadar saya nak tahu-tahu gitu je, tak. Kalau boleh memang nak kenal betul. Nak kenal betul-betul. Siapa yang tak share tu, minta sangat-sangat share. Sebab apa? Saya nakkan syurga. Ya ke bang, dapat kenal orang kena dapat syurga. Sedangkan ada satu hadis tau. Kan? Tak boleh nak kata abang kan sebab ada tahun 4 kan. Kawan kan di Quran. Ada satu hadis kan. Yang mana Nabi SAW secara mafhumnya berkata apa? Antara kaedah untuk kita memperoleh kata halawatul iman, kemanisan iman. Ada 3 perkara. Dan salah satu wujud daripadanya adalah kita ni bersahabat atas akidah tu. Kita ni berkawan dan kita punya persahabatan itu tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya tak kenal saudara contoh Irfan lah. Tak pernah kenalan. Kadang-kadang kita kenal kawan kita sebab apa? Kita satu college ataupun kita satu kuliah kan, satu kursus. Itu hakikatnya. Kan? Dan kita terpaksa memaksa supaya kita ni berkawan kerana Allah. Kan? Padahal sebenarnya aku kawan dengan kau sebab assignment ni. Kan? Sebab aku tak set assignment, kau boleh tolong aku kan. Something like that lah kan. Na'udzubillah bizadik, siapalah buat tu, jangan buat macam tu tapi nak katakan kita jumpa malam ni nak kata atas ikatan akidah tu. Tak ada benda lain. So sepatutnya korang really appreciate that kind of bond. Kita punya ukhuwah ni. Kan? Dapat kenal mungkin sekali ni mungkin dapat jumpa saya, mungkin insya-Allah akan ditakdirkan saya akan kalau dijemput lagi untuk sahabat Quran ataupun mungkin along setiap minggu kalau saya ada masa saya akan join lah sebab banyak sangat kan. Banyak sangat sahabat Quran buat sesi kan sampai bertindan-tindan. So tadi kita ada Hajullah Putra dah. Alhamdulillah. Sahabat Quran ni Azhar kan. Pasir Mas Kelantan UKM Solok Lado. Kita tak pergi Solok Lada, Solok Lado gitu. Orang Kelantan.
Saya tak pernah lagi pergi rumah Azhar kan. Tapi nak katakan jauh sangat sampai tak pernah sampai ke kat Kelantan sana. Azrul dah. Salihin bin Nur Qamari, masya-Allah. Qamarun kan, lagu nasyid kan. Bulan kan. Masya-Allah. Daripada UKM, Selangor tak tetap lagi. Oh, nak kata banyak lagi makanan yang nak test ni. Banyak lagi makanan nak try. Tak tahu nak kata banyak sangat, nak tahu lagi. Tak tahu mana satu favourite kan. Masya-Allah. Salihin kursus apa boleh tahu sebab UKM kan. Kita ni teruk pula tak tahu kan. Khusus mechanical. Mechanical, masya-Allah. Tahun Baru tahun 2. Sen depan masuk tahun 2 lah. tahun depan. Sorry, maksudnya bulan 10 ni ya, masuk. Ya. Masya-Allah kan. Moga Allah permudahkan. Kita ada Arif, Kedah, UKM, Mikuah. Mikuah ni apa Mikuah ni ada certain bahasa negeri lain, tapi dekat negeri lain nama dia lain. Mikuah ni maksudnya mi husuk apa ke mi kari? Siapa tahu? Oh tak tahu Azrul pun tak tahu. Mungkin sebarang ni yang berkuah kot. Itulah kita pun tak pernah try lagi makan macam-macam makanan negeri lain kan, insya-Allah. And then Mi kari kot. Apa namanya Mirul? Mungkin mi kari kot, mi kuah tu. Kan? Dimakan tu. Mi kari ke mi Bandung something like that lah kan. Bantulah saya Masya-Allah. Jazakallah khair Arif. And then kita ada Syarul Nizam, 22 tahun UKM. Bukan saya saja perlu kenal, korang pun kena kenal. Ni Syarul daripada Mersing. Daripada Johor. Orang Johor kan. 22 tahun. Salam perkenalan, masya-Allah. Dekat UKM juga. Syahrul. Ya, saya. Kursus apa Syahrul? Saya kursus perguruan pendidikan khas, Fakulti Pendidikan. Masya-Allah. Dulu nak katakan ceritanya kawan-kawan saya dulu waktu saya tahun 1 semua ramai kawan-kawan saya geng-geng cikgu lah, geng-geng pendidikan khas ni. Kenal tak nama dia Luqman tapi orang panggil dia Iman. Kenal tak? Budak student senior tahun 4 insya-Allah. Oh, saya rasa saya tak kenal. Tak kenal lagi. InsyaAllah nanti kena minta patutnya senior ni tolong junior kan. Kau tak tinggal gitu ada junior. InsyaAllah sebab kita sempat 1 tahun je kan di UKM. Kemudian lepas COVID tu kita online kan. Jadi tu jadi antara asbab jugalah, kekangan jugalah kalau kita nak tambah kenalan dekat sana kan. Walau macam mana pun senior tetap menyantuni junior dengan macam-macam program. So tak ada apa-apa masalah lah. InsyaAllah. Mantap. Setahu saya kursus perguruan pendidikan khas ni bagus lah. Dia sudut dia punya approach dia memang nak mengajar orang jadi cikgu kan. So memang dia kena ada kind of common sense lah kan. Dia punya pengetahuan dia sudut dia punya akhlak dia, adab dia, macam mana sepatutnya dia layan. Seronok lah saya tengok kawan-kawan saya ambil kos perguruan pendidikan khas ni. Ada lagi kita ada Ashraf Muslimin. Ashraf insya-Allah banyak kali dah jumpa tak salah saya daripada Ibrah dulu. Umur 21 tahun. Oh, burger. Dengan game McD ke ni? Masya-Allah Ashraf. And then kita ada Fitri 19 tahun. FST ni yang tadi kata si junior ni. Fitri ambil kursus apa Fitri? Saya ambil kos kimia. Teknologi kimia lah to be precise. Okay. Pure chemist pure chemistry yang panggil. Tak juga. Dia gugusan kimia ni dia ada 3. 1 kimia forensik, 2 teknologi kimia, 3 baru pure chemistry. Okay. Saya teknochem. Betul lah sebab sebenarnya saya ada seorang kawan. Saya ingat saya panggil dia ambil pure chem lah, rupanya teknologi kimia Oh, tahun ke berapa tu? Mungkin saya kenal kot senior. Bodak orang panggil dia, Amirul. Besar-besar badan dia. Okey, tak kenal. Tak kenal lah kan. Dia tahun 4 jugalah macam saya. Dah intern saya tak pasti diorang intern bila sebab saya intern 2 sem depan, sem ni belajar lagi, sem depan baru intern. So hujung lah tak macam kawan-kawan saya lain ni tengah intern. Ikutlah timeline berbeza untuk fakulti. Okay. So kita dah berkenalan. Tapi insyaAllah along kita punya sesi memang kita akan terus berkenalan. Berkenalan macam mana? Bukan sekadar kita nak go through secara fizikal apa yang kita tinggal, suka makan and so on. Tapi termasuklah kita punya interest, kita punya hala tuju, kita punya penetapan hidup kita supaya kita ni tak lain tak bukan meletakkan Allah Subhanahu Taala
dan Nabi SAW sebagai kita punya panduan. Dan Allah sebagai kita punya tujuan, Nabi sebagai kita punya panduanan. Seperti mana yang dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat ke-27, yang mana ramai orang regret tau. Ayat tersebut mengatakan bahawa kebanyakan kita ni regret dalam keadaan kita punya penyesalan kita sampai kita ni gigit jari tau. Istilah dia. Boleh cek dalam Quran surah ke-28, betulkan saya kalau saya silap, surah Furqan 28 atau 25 ayat ke-27. Memang nak kata Allah kata manusia ketika itu menggigit jari. Sebab apa menggigit jari? Sebab dia dalam penuh regret, dia penuh penyesalan. Kerana apa? Ketika dia hidup, dia tidak sempat untuk bersama dengan Rasulullah. Dalam ayat dia kata ittakhadhu ma'ar rasul sabila. Dia tidak sempat untuk bersama dalam jalan Rasul. Tidak sempat untuk bersama dengan Rasul Nabi SAW dalam jalan dia. Adakah kat sini bermaksud ia tidak memeluk agama Islam? Tak. Tapi hakikatnya ia tidak meletakkan Nabi sebagai dia punya the way of life dia. Dia punya lifestyle dia punya kehidupan dia. So macam mana kita nak faham cara Nabi hidup, seperti mana kita nak faham para sahabat punya dia punya azam, tekad, dia punya keazaman, dia punya orang kata pengorbanan, tadhiyah dia. Bagaimana para sahabat ni keimanan dia orang boleh hebat sangat bila dapat Quran, tapi kita dapat Quran satu gedebuk turun Quran kat kita kan. Boom dari langit tak ada boom dari langit kan. Kita letakkan peganglah kan. Tak dapat Quran daripada langit, tapi nak kata kita dapat Quran full. Kan? Tak ada satu juzuk pun tertinggal. Kita dapat full, tetapi keimanan kita berbeza dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nak katakan mesti ada benda yang kita tertinggal. Dan maybe hari ini adalah satu step yang pertama untuk kita melangkah menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Kan? Itu adalah mindset kita semua yang patut ada pada malam ni. InsyaAllah. So dah ready belum? Nak start ni? Kita baru nak start kan. 30 minit kan. Kita tak aruf. 30 minit lagi kita baru start sesi. Masya Allah. Sebab penting syu'ur. Asas kepada iman adalah emosi dan perasaan. Benda ni sangat penting lah. Saya selalu tekankan. Kita sampai pukul berapa? Nak kena tanya dulu. Kita target maksimum pukul 11 lah. Maksimum pukul 11. Tak apa, saya buat lagi pendek daripada tu. Bagus. So, kita tak ada benda pun nak cerita sangat Semangat nak dengar dia. Kenapa Faisy pula yang semangat nak dengar ni kan? Kita nak adik-adik seperti yang semangat nak dengar kan? Ni orang lain pula yang semangat nak dengar kan? InsyaAllah, harapnya semua semangat Semangat seperti mana saya semangat. Saya nak anda pun semangat bersama. Bukan dalam keadaan semangat di sudut hamasah saja, tapi himmah. Semangat yang mana dibantu oleh iman. Dan bukannya sekadar suasana lah. InsyaAllah. So, okay. First of all, disclaimer, saya nak minta maaf sebab saya tak boleh nak share screen full. Faktornya sebab masalah teknikal komputer saya lah. Laptop saya ni memang tak boleh nak share full screen. Kalau saya share full screen, nanti dia tak boleh nak proceed ke next slide. So terpaksalah kita pandang sekadar yang mampu. Kalau ada yang tak nampak perkataan, bagi tahu cepat-cepat. So, insyaAllah. So first of all, sahabat Quran, di sinilah ia bermula. First of all, jom kita bincang. Benda yang pertama, tak start lagi sesi kan. Tak start lagi sesi, dah kita nak bincang kan. Tak tahulah apa yang kita nak bincang malam ni kan. So, boleh tak saya nak minta semua orang kongsikan korang punya impian, cita-cita, kata lain harapan hidup korang sendiri. Like, mungkin apa yang korang harap bila korang dah habis grad. Something like that. Apa-apa saja. Plan nak jadi doktor ke, ataupun nak jadi engineer ke, ataupun nak berniaga ke, boleh tak sharekan korang punya impian atau harapan. Tak semestinya cita-cita, tapi apa saja apa yang korang harapkan pada diri korang sebenarnya. Mungkin budak degree ni expectation dia saya dah biasa jumpa, tapi nak tahu juga daripada budak yang umur 17 tahun ni kan. Yang mana orang sebila saya sebut budak, bukan budak ni budak kecil bukan. Orang Melaka ni memang dia ada istilah kat belakang dia dak tau. Ni kita boleh buat confirmation dengan saudara Haziq, tak tahu dia familiar tak benda ni. Maksudnya C lah C, sebab saya orang Melaka, kadang-kadang terkeluar juga. Boleh ke kongsikan kat chat ataupun kalau yang nak buka mic pun boleh. Apa yang korang target untuk diri korang sebenarnya, cita-cita korang. Boleh ke? Kat chat kat chat pun boleh.
Ke saya nak go through semua orang? Ringkas saya nak jadi ringkasawan. Allah Akbar. Nak masuk UKM. Uish, yang 17 tahun Mungkin saya tanya ke kalau tak behal kalau tanya. Korang share lah salary kat chat. Boleh ke? Seminit je. Cepat-cepat tulis. Apa yang terlintas dalam kepala otak korang terus tulis. Contoh, saya nak jadi orang kaya. Kan? Contoh saya tulis kat sini orang kaya. Orang kaya. Dan orang lain macam mana pula? Saya nak Masya Allah. Macam mana nak jadi raja Syekh? Tak boleh. Kena jadi keturunan raja baru jadi raja. Kena lelaki. Nak sambung pelajaran sampai PhD. Macam ni. Saya nak macam Fitri punya jawapan. Maksudnya apa yang korang fikir setakat ni. Kalau korang tak ada cita-cita, apa yang korang ada harapan korang. Tak semestinya cita-cita. Suatu saya letak slash kat situ. Kalau macam Fitri kata, plan nak sambung pelajaran sampai PhD. Masya Allah. Nak bahagiakan family. Masya Allah. Lagi. Amirul kata nak masuk syurga bersama orang yang tersayang. Masya Allah, soleh ya. Kita ada Arif harap dapat kerja yang elok. Dapat kerja yang elok. Betul ke kan? Kalau aku belajar tak dapat kerja macam mana pula kan? Kan? Pernah belajar 4 tahun tak dapat kerja kan? Salah je tukar sampah kan? Na'udzubillah min zalik kan? Nak bersama dengan orang yang baik. Impian ada 2. Sama ada sama belajar selepas degree ataupun bekerja di Intel. Yang ni geng-geng. Betulan sebab apa tu? Information system istilah dia. Betul tak tadi? Ke silap? Teknologi. Information technology. Information technology. Sorry. Wah, kita ni budak bio. Benda. Tak ada dekat itu. Nak hidup senang. Salihin kata kan. Masya Allah. Ada lagi yang terlepas ke? Ada yang lagi terlepas ke? Fazli, nak selamatkan haiwan-haiwan yang terbiar. Oh, ni pecinta kucing Fazli suka kucing ke Fazli? Kan, jiran saya penuh kucing kat rumah dia. Masya Allah, betul. Kita kawan. Kita member. Saya pun suka kucing. Tapi tak boleh bela kucing sebab mak tak suka kucing kan. So tak boleh nak bela kucing kan. Dapat bawa adik pergi zoo. Masya Allah. COVID tak boleh Masya Allah. Okay. Kita tutup soalan sebab ada soalan lain Kenapa saya tanya soalan ni? Sebab sebenarnya soalan ini sebab saya nak pecahkan korang punya minda, nak pecahkan korang punya otak kepala korang, supaya sebenarnya setiap daripada kita ni sebenarnya ada satu perspektif, ada view sebenar terhadap apa yang kita nak untuk hidup kita. Kan? Kadang-kadang sebenarnya kita sendiri tak pernah fikir pun sebenarnya apa yang kita nak untuk hidup kita kan. We just follow the flow. Betul tak? Setuju tak? Budak masuk universiti, aku nak masuk universiti. Kos yang aku ambil pun, bidang yang aku ambil pun bukan bidang aku yang nak Contoh saya nak ambil medik sebenarnya, tiba-tiba dapat biokimia kan. Saya ikut je kawan-kawan masuk universiti, masuk kerja kan. Ramai perasaan macam tu. First soalan, motif dia adalah sebenarnya nak pecahkan kepala korang, pemikiran korang, supaya sebenarnya setiap daripada kita ni, kita nakkan sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kehidupan kita ni kind of memorable kan. Semua orang nak rasakan, nak jadikan hidup dia ni sebenarnya worth something. Tetapi kan, saya perasan dalam banyak-banyak jawapan tersebut, saya tidak kata tiada satu, di satu disclaimer semua jawapan tu bagus, tiada satu pun yang tak bagus. Itu adalah first kali statement supaya sebelum saya pergi ke next slide, sebab next slide ni adalah sangat menakutkan Sebab apa? Pada hakikatnya, tiba-tiba saya share budak ni, comel pula kan. Pada hakikatnya, cuba kita reflect balik dalam kita punya harapan kita. Dalam kita meletakkan impian kita. Dalam kita meletakkan cita-cita kita. Ada tak sebenarnya perbezaan kita yang membezakan apa yang kita nak untuk hidup kita dengan apa yang contoh Lee Chong Wei nak untuk hidup dia? Ada tak benda yang kita letakkan sebagai kita punya impian kita? Ada tak sebenarnya ia berbeza dengan apa yang Jarjit Singh tak tahu siapa Jarjit Singh Upin Ipin letakkan dalam impian dia? Ada tak ia berbeza dengan siapa lagi kawan-kawan kita? Ryan ataupun nama kawan saya Desmond Bill. Letakkan, adakah cita-cita kita berbeza dengan mereka? Itu adalah satu benda yang sepatutnya kita sama-sama fikir pada hari ini. Sebab hari ini memang kita nak, tujuan kita adalah untuk memecahkan kita punya kepala kita ni supaya sebenarnya
Kalau aku mengatakan bahawa aku ni adalah seorang Islam dan aku sebenarnya ada tujuan dan aku nak menjadikan Allah dan Al-Quran sebagai panduan hidup aku, sebenarnya aku patut ubah apa dulu dalam hidup aku? Itu yang sebenarnya. Dia starting point dia sebenarnya. Sebab contoh saya bagi satu contoh yang mana sangat relatable untuk student. Kalau budak SPM lagi senang kan nak target sebab budak degree ni dia tak kisah sangat Dia kalau lulus. Setuju tahu tak, waktu kita SPM, kita form 5, kita nak target straight A+, betul lah. Kalau boleh aku nak straight A+. Orang Cina, orang India yang mana menganut agama Kristian, yang mana menganut agama Hindu, Buddha, Judais, Taois, tak kisah pun, tersasul kan. Tengok dah tak boleh sebab apa nama istilah yang Cina lagi satu tu? Confucius. Confucius. Dah confused lah saya kan. Adakah mereka juga memiliki matlamat yang sama? Yes. Diorang pun memiliki matlamat sama untuk dapat straight A SPM. Masuk ke degree. Aku nak fall flat. Aku nak lulus. Adakah impian dan cita-cita harapan kita berbeza dengan mereka? Saya tidak menidakkan keperluan untuk jadi kaya sebab saya dah tulis sendiri kat situ saya nak jadi orang yang kaya Saya kata kat sini adalah melibatkan the purpose of life. Yang kadang-kadang orang barat kata the existential crisis. Hakikatnya sebenarnya apa yang kita nak dalam hidup kita. Contoh kita nak kerja. Betul ke sebenarnya kerja itu adalah sebenarnya apa yang kita betul-betul nak, ataupun sebenarnya kita dapat cukup makan, dapat tempat yang selesa. Betul tak? Hakikatnya tu. Aku dapat makan, aku dapat apa yang aku nak dan aku selesa. Itu benda ni je sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang membezakan kita dengan mereka? Yang kedua ni adalah lagi memecahkan. Kalau dari sudut impian kat sini, kalau dari sudut impian, yang slide seterusnya ini lebih memecahkan kita punya perspektif kita as seorang Muslim sepatutnya tak macam ni. Saya nak tanya korang, mana satu yang berjaya? Kalau kita tengok gambar belah kiri ni kan, kita ada rumah besar. Semua orang impiankan benda tu kan. Semua orang impi nak ada rumah yang sangat besar. Kalau boleh nak ada banglo kan. Tak tahulah kalau mungkin ada orang nak rumah teres sebab dia mudah nak kemas rumah dia, saya tak pastilah kan. Tapi nak katakan semua orang nak banglo, semua orang nak rumah yang besar, betul kan? Semua orang nak ada rumah yang ada aircon. Kan? Nak ada yang ada pool kat belakang, ada jacuzzi kat belakang. Kalau boleh kereta nak Ferrari lah kan. Lamborghini, tak nak lah Myvi kan. Myvi dah penuh dah dekat jalan. Jangan tak nak benda tu. Kita memang nak impikan betul-betul kan. Kita tengok belah kanan pula gambar dia adalah gambar orang apa? Siapa teka belah kanan ni gambar siapa? Bukan gambar siapa, gambar kategori orang apa? Orang homeless. Yes, tepat Irfan. Orang homeless. Boleh tak kita raise hand? Siapa setuju Ferrari 5? Kan, belah kiri ada Ferrari, belah kanan tak ada Ferrari kan. Boleh tak kita semua raise hand? Siapa setuju dengan saya yang mengatakan bahawa golongan belah kiri adalah golongan yang berjaya? Raise hand. So, kita raise hand. Uish, semua tak nak raise hand ni. Betul. Saya raise hand. Saya raise hand. Betul lah kan? Siapa nak jadi homeless? Betul lah korang pernah jumpa orang homeless tak sebenarnya? Saya beritahu pengalaman saya berjumpa dengan orang homeless. Saya waktu saya tahun 2. Kita orang ada, kalau dekat UKM ni ada citra yang kena buat macam something yang korang kena give something towards society, something like that lah, masyarakat. Saya tak ingat pula tajuk dia apa. Jadi kita orang ni projek saya time tu adalah kita orang pergi KL dan kita orang bagi makanan pada homeless. Pukul 4 pagi bangun, bungkus-bungkus makanan,
Berjaya dari segi apa? Iaitu korang yang jawab. Saya kata berjaya je. Gitu. Tapi betul lah. Sebenarnya kita yakin lah orang kiri tu berjaya. Saya pun sebenarnya setuju orang berjaya dari hidup. Berjaya dari hidup lah. Bungkus-bungkus makanan orang homeless pukul 4 pagi lebih kurang. And then bagi makanan lepas subuh. Memang ramai yang datang. Orang homeless ni, first of all kita tahu dia busuk sebab dia orang tak mandi. Kan? Pakaian dia orang tak basuh kadang. Kalau basuh pun jarang. Dan walaupun kadang-kadang kerajaan kalau satu negara dia orang ada tempatkan satu pusat khas untuk orang homeless, memang ada katil, memang ada locker and so on, dan ada makanan. Baguslah negara yang bagi ada inisiatif tu. Tak tahulah bagus ke taknya tu diskusi tepi. Tapi memang kita nampak orang homeless ni kita pun tak nak dekat sebab bau. Melainkan korang dah biasalah kan. Tapi pada asalnya memang kita kalau boleh tak nak dekat. Jadi kebanyakan kita memang setuju orang yang belah kiri ni adalah lebih berjaya. Kita meletakkan indikator dalam hidup kita, aku nak PhD, aku nak jadi kerja yang hebat, aku nak rumah yang besar, aku nak kereta yang besar. Silap-silap bini pun besar Itu adalah kategori ataupun label kita sebagai istilah berjaya. Ada duit. Sedangkan orang Kristian pun anggap macam tu, betul tak? Orang Hindu pun anggap macam tu, orang Buddha pun anggap macam tu. Apatah lagi agama-agama lain, kalau kita ni menganggap macam tu, dorang pun yang menganut agama lain pun dorang tak akan kata bahawa inilah yang berjaya golongan belah kiri ni. Supposedly if kita ni seorang Muslim, kita sepatutnya ada perbezaan dengan dorang. Dan sepatutnya definisi kita terhadap kejayaan berbeza. Kalau orang yang benar-benar mengetahui kejayaan kehidupan dia apa, dia tak akan risau sangat. Sebab apa? Dia tahu bahawa kejayaan akhirnya adalah kepada Allah mardatillah. Tapi ingat saya disclaimer tadi, saya tak ada mengatakan bahawa menjadi kaya adalah benda yang salah. Itu disclaimer saya. Tapi kita punya perspektif, our view. Kalau kita lihat saya bagi tahu satu benda yang menarik. Kita lihat Fir'aun. Kaya tak dia? Kaya tak? Siap ada piramid Giza. Piramid Giza ada 3. Sedangkan piramid tu adalah makam makam. And then kekayaan dia sudah emas, patung, bahan berlian and so on. Sedangkan banyak bukti dalam Al-Quran telah menjelaskan bahawa Fir'aun, adakah orang yang berjaya sebenarnya? Tak Fir'aun adalah orang yang paling gagal sebenarnya, betul Dan pada zaman Fir'aun juga wujud seorang yang homeless yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Adakah Nabi Ibrahim orang yang gagal? Dia homeless. Tak kan? Pada hakikatnya Nabi Ibrahim AS adalah antara makhluk yang paling berjaya sekali. Masya Allah. Itu adalah perspektif kita yang pertama. Kenapa saya kata begini? Sebab dalam kita menetapkan tujuan hidup kita, sepatutnya kita menyedari bahawa Allah banyak masuk angin hari ini. Patutnya kita memiliki tujuan, kita patutnya ada memiliki impian dan hasrat berbeza dengan orang lain. Yang mana sebenarnya itu adalah sebenarnya titik permulaan untuk kita menuju kepada Allah. Kerana risau, sampai soalan kedua nanti. Saya akan pergi ke next slide. Yang ini tentang kehidupan kita. Siapa yang rasa tak setuju dengan saya bagi tahu Siapa yang rasa macam bang, ini bukan kehidupan saya lah. Yang ni bukan life cycle saya lah, bagi tahu tak ada masalah. Boleh je untuk kita malam ni bincang. Tak ada masalah untuk apa saja soalan yang korang nak ajukan. So lihat gambar tersebut. Waktu kita kecil, kita lahir, rangkak-rangkak, kita masuk tadika. Lepas tadika, diharapkan kita ni jadi orang genius, orang yang pandai. Kita masuk sekolah rendah. Kalau boleh nak straight A.
UPSR. Tak tahu UPSR macam mana sekarang kan. Straight A UPSR, masuk sekolah menengah, nak straight A SPM pula betul lah. Masuk degree, lepas straight A SPM, nak 4 flat. Bang, saya nak 4 flat. Kalau yang budak degree ni, jangan tanya dia 4 flat, dapat 3.0 pun jalan lah. Tapi kalau tanya budak yang 17 tahun ni, macam Fazli. Target memang nak 4 flat betul Masuk university, memang nak 4 flat bang, takkan nak 3. Budak degree 3, Alhamdulillah. Budak degree kita tembak dia macam ni. Degree kau boleh dapat kerja pula kan? Nak kerja Azrul? Nak kerja Azrul? Ke macam mana? Betul nak kerja kan? Kau tak habis menganggur, tanam anggur je lepas habis belajar. Lepas graduate tanam anggur. Berapa ramai graduate yang mana habis kerja, habis belajar dia terus menganggur. Berbulan tak bekerja. Dapat kerja. Dapat berjaya soalan. Adakah sekadar itu sebenarnya impian kita? Sekadar berjaya, stop kat situ. Taklah bang. Selepas saya berjaya, saya dapat melahirkan keluarga yang berjaya and so on. So kita mati. Kita mati. Kita akan tergolong dalam salah seorang daripada gambar tadi. Adakah cycle itu berhenti seketika? Ataupun habis kita mati, kita cukup, dah habis dah. Tak sebenarnya hakikatnya. Bila kita mati, ia berulang. Sebab apa? Kita yang sebagai bapa ni akan lahirkan anak yang ada cycle yang sama macam kita. Yang akan anak kita ni kita akan pastikan anak UPSR dapat straight A SPM dapat straight A plus degree nanti dapat 4 flat. Kerja, buat cari duit berbakti untuk mak ayah. Saya tak kata berbakti untuk mak ayah salah itu disclaimer. Tapi mindset utama bila kita pergi sekolah, ada tak mak ayah? Nak cari betul-betul fahamkan Quran. Cari sebenarnya kehidupan ni tentang apa. Ada tak? Tak, mindset aku sebagai student adalah belajar. Seja tak? Habis student tu, habis belajar, student belajar, masuk kerja. Mindset aku sebagai orang yang telah berkejaya adalah kerja. Cari duit untuk anak. Bila kita akan keluar daripada cycle ni? Bila? Ia akan melahirkan 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi yang berulang-ulang. Yang mana benda ini kalau korang tengok dekat, kalau orang barat kata sebagai rat cycle of rat. Tak percaya ke? Adakah saya kata ni adalah satu tuduhan terhadap korang atau tuduhan terhadap masyarakat kita? Tidak sebenarnya. Mari kita buka Quran sama-sama. First of all, kita buka Quran surah macam mana nak keluar dari cycle tu. Kat sinilah, kat sini. Kat Quran dah sebenarnya cycle tu nak keluar macam mana. Habis bang tak boleh je macam abang kata tadi boleh jadi kaya tapi macam mana tujuan? Pening bang, pening. Pening tidur jap lah kan. Makan Panadol tidur. Bukan macam tu. Ini ubat dia. Ubat dalam bahasa Arab apa Haziq lupa pula. Kan? Lupa pula istilah. Bahasa Inggeris remedy kan istilah dia insan. Medicine insan. Kita buka Quran. Sebab apa jawapan dia ada dalam Quran. Kita buka Quran. Saya dah tulis kat situ. Surah Al-Mu'minun dahulu Kita buka surah Al-Mu'minun. Bantu saya cari surah berapa. Sebab tak silap saya dia adalah surah ke-23. Betul ke? Ya je abang ni kan. Itulah kenapa tak tulis surah lain kali tulis surah kan. Minta maaf sangat-sangat Surah Al-Mu'minun, surah ke-23, betul. Muka ayat ke-115. Kalau siapa yang dapat tangkap muka surat beritahu. Mungkin kalau ada yang tak ada terjemahan, tak apa, jangan risau. Saya okey je untuk share. Saya cari dulu kat surah Ar-Rahman. Alang-alang tu kalau boleh, bukan apalah. Kita ni kata kita nak memahami Quran kan. Kita ni nak jadi ahlul Quran. Tapi dalam keadaan kita ni jarang nang Quran, kita baca je kan. So apa kata seronok sama-sama kita pegang Quran, kita cuba fahamkan insya-Allah. Ayat ke-115. Okey insya-Allah. Tadi kita dah main pecah-pecah kepala. Sekarang kita dah pecah kepala tu kan. Kita try restructure dia balik dalam keadaan
dipasakkan ke atas hati yang bersih dan hati yang penuh dengan keimanan, insya-Allah. Dapat muka surat berapa? Muka surat 349. Kalau siapa yang di Quran sendiri lagi bagus Muka surat 349. Kalau boleh saya nak minta orang lain baca, tapi tak apalah, untuk ayat ni saya baca dulu. Ready siapa yang nak baca selepas ni? Boleh zoom in tak? Oh, maaf. Okay. Alright. Okay. Jelas Kena kiri sikit kot. Kita pakai laptop, so kita punya zoom kita letak 2 jari je. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah kata apa kat kita? Siapa yang tak nak keluar daripada cycle tu ni, Allah tegur kita ni. Kalau korang nak tahu, muka surat terakhir surah Al-Mu'minun ni saya bagi tahu secara brief lah. Muka surat terakhir ni adalah tentang orang yang sangat regret dengan kehidupan dia, yang dia sendiri cakap ke Allah kalau tengok ayat sebelum-sebelum Allah, secara mafhum Allah kembalikan balik aku kat dunia ni. Kalau aku tahu, aku akan buat betul-betul. Tapi sebab aku tak tahu. Padahal sebenarnya Allah telah beritahu sebenarnya. Tapi kita ignorance. Albert Einstein sendiri kata bahawa dunia ni rosak bukan sebab orang yang jahat ramai. Tak. Dunia ni rosak. Sampai saya hilang suara. Dunia ni rosak sebab ramainya orang yang ignorance. Dan Allah kata apa dalam ayat ni? Afahasibtum, adakah engkau mengira tu adakah seronok kalau dapat match Afahasibtum, adakah engkau ni duk kira-kira ni annama khalaqnakum, yang kami ni sesungguhnya kami ni duk ciptakan kamu ni semua abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah engkau mengira ni kami ni duk cipta korang ni duk cipta Ziyad, duk cipta Eddie, duk cipta Azrul, kita SQ tak tahu kita SQ ni apa punya nama kita SQ Azhar, Fitri, Syahrul. Adakah Allah cipta kita ni sekadar untuk kita buat semua benda kita nak? Yang duk cycle tadi. Adakah itu sebenarnya? Kan? Tak kan? Mesti ada something. Mesti ada something, ya betul. Betul. Nabi, Masya Allah, bila sebut Nabi terus menggeletar badan saya Penyiksaan yang terhadap Nabi sangat sakit tau. Kehidupan para sahabat diseksa macam kebab tu tak, dilayur di atas api. Kita tak rasa benda tu. Dan kita telah memakai nama Islam dalam keadaan kita tak faham pun apa yang sebenarnya kita perjuangkan. In the end kita memperjuangkan seperti mana yang asing perjuangkan, iaitu 4 flat. 4 flat semua orang boleh dapat. Tapi ni tak semua orang boleh dapat. Sebab dia berat. Kenapa Nabi tak turun-turun ajar kita pasal engineering? Azrul, tahu tak sebenarnya elektrik ni dibawa oleh elektron, dikondakkan oleh logam Sebab apa logam je boleh kondak elektrik? Sebab apa? Dia ada free elektron. Dia boleh bergerak, berpindah. Ya ke? Plastik pun boleh lah. Cik tanya Eddie Saya time asasi pintar dulu, saya dengan Eddie satu lab buat research tentang plastik yang boleh kondak elektrik. PANI ataupun singkatan dia polyaniline something like that polyaniline Kita orang create plastik yang boleh kondak elektrik. Betul ke bang? Menipu abang ni? Tak, saya buat research. Terima kasih dulu. Memang betul. Tapi isu dia sudut efficiency tak nak cerita. Tapi nak katakan Nabi boleh je nak ajar benda tu. Tapi tak, Nabi tak ajar kita benda-benda macam tu. Dari sudut architecture, tak. Sebab Nabi ajar korang, Nabi ajar kita ni semua benda yang manusia tak boleh nak fikir. Manusia tak boleh nak figure out. Sampai mati, sampai bila-bila generasi, kalau Allah tak turunkan Nabi, Allah tak turun Quran, sampai bila pun manusia akan duduk dalam kegelapan. Dan tak akan figure out langsung. Arkitek punya ilmu, manusia boleh figure out. Dari sudut biokimia, DNA, boleh. Tetapi apa yang ada pada Quran ni, Allah berikan daripada Nabi SAW kepada kita. Dan kita tak nampak benda ni.
Hakikatnya kita pilih dunia yang mana manusia semua orang boleh dapat. Tapi benda ni tak semua orang boleh dapat. Allah pilih. Itu adalah apa yang ayat ni kata. Nak kata takkanlah sisi Allah ciptakan kita. Kita mesti ada something. Betul tak? Perasaan kita sekarang ni, harap semua sama dengan saya. Kita ada something nak kena buat ni. Mesti Al-Quran, mesti Allah disebut something dalam Quran ni. Sepatutnya aku perjuangkan perasaan aku sama seperti para sahabat. Keimanan aku mesti hampir sama. Mungkin tak sama. Hampir sama macam para sahabat. Kekuatan aku, pengorbanan aku, semua seolah-olah seperti para sahabat. Mesti ada. Kalau zinirah boleh ditusuk besi pada mata dia sehingga buta, ataupun khabab boleh dicucuh api pada kepala dia dengan besi panas, disebabkan mempertahankan iman, mesti ada something yang aku terlepas dalam kehidupan aku yang menyebabkan iman aku macam lemah macam ni. Mesti ada something. Betul tak? Itu kita punya perasaan yang patut ada sekarang. Perasaan tu. Perasaan tu. And then, selepas kita faham ayat ni, bahawa kita ni tak sia-sia. Kita mesti ada something. Kita ada tujuan. Barulah kita pergi kepada surah Al-A'raf. Ni saya nak minta salah seorang baca lah. Kalau boleh, saya seronok sebenarnya. Nak bagi korang pahala juga. Gitulah. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-107. Pandai dah dia. 179. Okay, ni ayat yang kedua. Saya besarkan. Boleh ke nak minta salah seorang daripada antum yang bijaksana ini boleh bacakan? InsyaAllah. Kalau siapa yang rasa bacaan Quran ni kurang hari ni kan, nak ambil peluang, lagi bagus, tak ada masalah. Ada ke? Sila. Bang, saya takut lah bang. Silakan. Pahala buat antum yang membaca dan orang yang mendengar. Tafadhol, fastabiqul khairat. Ke tak yakin? Kau tak yakin tak apa, tak ada masalah, saya boleh bacakan. Ada ke? Sebelum saya baca, 1, 2, 3. Oh, cepatnya bang. Saya bacakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. So kita match and patch sudah dia. Dengan terjemah kat bawah, saya akan baca terus daripada Arabnya. Walaqad, dan sesungguhnya. Zara'na. Ni duk isi. Kami, Allah telah banyak isi. Li jahannama kathiram. Allah isi dalam neraka ni banyaknya. Minal jin wal ins. Allah kata dalam neraka jahannam ni ramai sangat. Banyak sangat orang manusia dan jin ni. Kenapa banyak sangat manusia dan jin ni? Kenapa? Kenapa diorang masuk dalam neraka ni? Apa punca diorang masuk dalam neraka jahannam ni? Sebab apa? Allah kata ayat sambung. Lahum qulubun la yafqahuna biha. First of all, ciri diorang adalah diorang ada hati. Tapi diorang ni tak nak faham dengan dia. Tak nak faham hakikat penciptaan manusia ni sebab apa? Tak nak cuba faham apa yang ada dalam Quran. Tak nak cuba faham apa kehidupan diorang ni untuk apa. Kalau orang yang mana tidak diturunkan wahyu zaman dia, seperti mana Zaid bin Amr, bapa kepada sahabat Sa'id bin Zaid, yang mana dia meninggal ketika Nabi ketika itu belum dapat wahyu. Tapi dia tahu bahawa kehidupan manusia macam ni benda yang salah. Kita sebenarnya diberikan akal untuk berfikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri hati tapi kita tak cuba nak faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah bagi kita mata, dua pasang mata ni. Kita tengok langit tak ada tiang, kita tak perhatikan dia, kita tak perhatikan dia dalam keadaan yang kacamata beriman. Kita duk belajar, kita tak lihat pun apa yang kita belajar ni dalam konteks bantu tak kepada Islam. Kan? Duk belajar pasal DNA kan, contoh saya kan, belajar pasal mikrob, pasal virus, pasal bakteria. Takkan tak sedar tentang hebatnya ciptaan Allah ni. Kalau the most simplest organism atas muka bumi pun saya kena hafal banyak sangat apa tu, dia sudah enzim, takkan kita ni tak boleh nak bersyukur kepada Allah. Tak nampak ke benda ni?
Kan terpulang lah kalau korang yang ambil engineering macam mana pula tak nampak ke dia sudut saya tak pandai sangat bahasa engineering kan. Mungkin Azrul mungkin lepas ni boleh bawa out. Orang kata bicara kimia dan juga Islam tak salah apa pun nama kan. Tapi nak kata belajar pun sebenarnya kita boleh lihat sebab Allah bagi kita dua mata. Kita lihat kita sebenarnya boleh tambah iman kita. Tapi kita melihat dunia sekarang ni kita tak menambah pun iman kita. Walahum adhanu la yasma'una biha. Allah bagi kita telinga tapi kita tak nak dengar. Tak nak dengar ni bukan sekadar konteks orang cerita Islam, aku tak nak dengar. Tak, bukan tu. Tapi mereka yang ignorance. Aku dengar aku dah pernah dengar dah tazkirah ni. Bye. Ataupun mereka dengar tetapi mereka tidak beramal. Mereka dengar tapi tak cuba untuk berubah. Maksudnya tiada langsung perubahan pada diri mereka dari sudut amal mereka. Saya tak nak fokuskan kat situ sebab ayat yang seterusnya sebenarnya saya nak fokuskan. Ulaika kal an'am. Mereka inilah seperti mana al-an'am. Benda yang setiap kali Aidil Adha dibacakan surah ataupun dibacakan tentang Kautsar, sebut pasal al-an'am, binatang ternakan. Golongan yang tak ada tiga-tiga ni Allah kata diorang ni bukan setakat masuk dalam neraka sebab tiga benda tu, tapi Allah ibaratkan mereka ni seperti al-an'am. Bal hum adal. Bahkan mereka ni lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Habis bang, apa kaitan ayat ni? Tadi kita bawa tentang kehidupan kan? Bawa tentang life cycle kita kan? That kind of stupid cycle kan? Istilah dalam stupid cycle lah. Saya bukan maaf sangat-sangat kalau terkasar ke apa kan. Saya tulis, sebenarnya orang sebut kita orang bodoh kan. Saya tulis kat slide saya tulis kita orang jahil. Takut ada orang, bang mana boleh bodoh bang, kasar bahasa bang. Melaka kasar tu loh, jahat Melaka. Kesian lah siapa yang dekat Melaka kat sini marah kan. Minta maaf sangat Saya tak merujukkan kepada tak ada kaitan yang mana yang hidup dan yang mati. Sebab apa saya bawa ayat tadi? Sebab Allah telah memberitahu kenapa mereka ini masuk dalam neraka jahanam, dan Allah ibaratkan mereka ni seperti al-an'am. Kenapa Allah ni ibaratkan mereka ni seperti al-an'am? Kenapa tak ibaratkan, adakah al-an'am ni binatang hina? Nak tanya korang kita makan lembu, kambing, tu hina ke Kan? Hina ke dorang ni? Hina sangat ke lembu dengan kambing ni? Rasa macam makan sedap je bang. Makan BBQ kan, sate kan. Sate lembu, sate kambing. Sedap bang. Saya tak rasa hina. Malah saya rasa sedap kan. Orang kata kalau orang pergi kedai makan kambing mahal tau. Kita makan ayam je student tak ada duit kan. Makan ayam je lah kan, kambing mahal. Nak tanya korang, hina ke kambing ni? Siapa rasa tak? Saya kata, mana ada hina bang? Taklah. Resign pun boleh kan, tak masalah. Resign pun boleh. InsyaAllah. Tak kan? Rasa binatang ternakan, lembu dan kambing tak hina lah. Rasanya. Kalau kita nak carut kat orang pun kita kata, bab tu binatang tu kan yang hidung dia besar tu warna pink-pink sikit tu kan. Kita panggil orang, ada bukan kita lah kan. Ada orang nak mencarut kat orang lain pun dia panggil binatang pink tu kan. Dia tak panggil kau ni kambing lah kan. Dan kan kalau dia tak mandi lah kot orang panggil kambing kan. Mungkin lah kot kan. Siapa tak mandi sekarang kita panggil dia kambing. Astagfirullahaladzim. Tak sebenarnya. Okey, serius pula buat awak pula Kita main ayat Quran pula Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tidak, tetapi sebenarnya Allah kaitkan mereka ni seperti al-an'am sebab cycle ni. Perasan tak? Lembu yang kita ternak bukan lembu liar, bukan kambing liar, kambing yang duk panjat gunung tu bukan. Sebab Allah sebut al-an'am, ternakan. Binatang ternakan dia punya fate dia punya takdir dia punya hayat dia. Agak-agak macam mana? Contohlah seekor kambing yang keluar daripada perut mak dia. Rakat-rakat Pak, terus pandai jalan kan. Kita lahir-lahir tak pandai jalan, kambing keluar-keluar daripada perut mak dia pandai jalan. Menarik betul kan? Subhanallah. So diorang ni tak hina lah kan.
Diorang lahir-lahir, diorang akan diberi makan sesihat-sihat, sebanyak-banyak yang mungkin supaya diorang ni sihat, gemuk. Betul lah. Kalau kita nak sembelih, kita nak korban, kita nak lembu yang gemuk, betul lah. Tak nak lembu yang kurus. Diorang akan diberi makan sehingga gemuk, sihat. Yang mana diambil susu untuk yang betina, diambil susu. Sehingga pada satu masa, diorang telah cukup matang, apa yang berlaku pada diorang? Disembelih. Dikorbankan. Masya Allah, dapat pahala. Tetapi, perasan tak? Hidup diorang adalah lahir untuk disuap bagi gemuk dan akhirnya disembelih. Dan kitaran itu berulang untuk anak diorang. Perasan tak? Ada kind of familiar lah abang dengan cycle atas tu. Yes, memang familiar. Sama dengan familiar kat atas ni. Sama dengan kita. Allah Akbar. Sama punya aku dengan lembu. Bukan sama busuk dia ke. Tak, bukan. Sama dia sudut tujuan dia. Sebab tujuan hidup kita adalah apa? Untuk kita makan, berjaya, kahwin, dapat bini besar, dapat anak. Lepas aku mati, anak aku akan sambung legasi kitaran aku ini. Sehingga bergenerasi. Bergenerasi. Bang, mana ada bang? Saya solat. Lembu tak solat bang. Kang, lembu solat terkejut korang. Pernah nak tengok lembu solat ke? Tapi nak kata itu dia sudut fitrah dan mereka melaksanakan fitrah mereka. Kita ni tak melaksanakan fitrah kita ni sebenarnya. Mereka beribadah hanya binatang, itu adalah fitrah mereka. Itulah cara mereka beribadah. Tapi kita ni sebagai manusia, kita telah lari daripada fitrah kita. Kita telah lari daripada fitrah hakikat sebenar kita. Dan kita telah mengambil fitrah orang yang jahil, yang mana bukan istilah. Orang jahil ni bukan orang yang bodoh. Nanti kita akan go through istilah jahil yang sebenar. Tak tahulah bila kan. Tanya kita SQ. Dan hakikatnya, kalau betul lah bang, saya solat bang. Mesti solat tu ada something untuk kita. Mungkin saya tak sempat nak buat perbincangan ini. Sebenarnya saya nak kata juga persoalan dia, adakah apa justifikasi kita sebenarnya sebagai seorang Islam? Apa justifikasi kita sebagai seorang Muslim? Adakah bila ada orang tanya, Dek, saya nak tanya, awak orang Islam ni apa justifikasi awak saya ucap kalimah syahadah, saya solat. Adakah sekadar itu? Dan para sahabat mati bergelumang, mengorbankan darah, harta and so on. Kita itu je kan. Something. Tapi perbincangan ni tak sempatlah nak bawa kan. Mesti ada more. Takkan Islam itu solat? Mungkin kita kata tak bang, Islam itu bukan solat bang. Tetapi kita telah melayan Islam itu seperti Islam itu solat, betul tak? Maksudnya aku solat, lepas aku solat aku buatlah hidup aku. Aku main game ke, aku belajar ke apa, tak ada kaitan langsung. Aku solat bang, saya solat, saya tak tinggal solat bang. Solat tu Masya Allah, jemaah di surau 27 kali ganda pahala. Tetapi di luar solat macam mana pula kan? Itu perbincangan nantilah, tak sempat nak bincang malam ni. Sebenarnya banyak lagi perbincangan kat sini, cebisan Quran kita akan bincang kan. Apa Quran cakap pasal kita pula? Ada Nabi sendiri cakap pasal kita. Nabi sedih dengan apa yang macam mana kita treat Quran, macam mana kita treat hadis, macam mana kita treat Nabi SAW sendiri. Sehingga ada lagu kan. Ada lagu sekiranya aku bersama Nabi kan. Sekiranya Nabi hidup lagi, Mahir Zain ada buat lagu sendiri kan. Lau kana bainanal habib. Kalaulah dia masih hidup lagi bersama kita kan. Sedih tak Nabi dengan kita kan. Penat Nabi berkorban, penat sahabat berkorban, dan in the end Islam yang kita faham, ini Islam ni. Kita tampilkan kepada Nabi, ini Islam yang aku faham, Islam solat. Dan adakah itu yang kita nak buat Nabi sedih sebenarnya? Dan tak, sebenarnya Islam tu besar daripada solat tu sebenarnya. Zaman jahiliah kita akan bawa pasal Quran, tentang antara sifat apa jahiliah and so on. Banyak lagi lah kita nak bincang. Memang tak cukup malam ni. Tapi adakah sebenarnya sekadar ilmu malam ni? Tak. Saya nak bagi satu disclaimer yang terakhir sebelum saya serahkan kepada MC. Setakat korang datang satu malam bincang dengan saya malam ni,
tidak akan mengubah hakikat korang ni. Tidak. Sebab pada hakikatnya kalau kita nak berubah, ianya adalah suatu proses. Seperti mana para sahabat ditarbiah oleh Nabi SAW sehingga Nabi SAW wafat dan menghasilkan para sahabat seolah-olah Quran yang bergerak, seperti mana hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Macam itulah juga kita, ia adalah satu tarbiah ni, satu proses. Dan saya tak kata bahawa oh malam ni terus saya akan menjadi seperti para malaikat kan, menjadi seorang muslim yang super. Tak. Sebab kat sini saya telah bagi tahu pada awal-awal slide saya. Kita bagi awal-awal slide saya tahu apa saya tak perasan pun kan. Mungkin orang lain pun tak perasan kan. Di sinilah ia bermula. Mungkin sebelum ni kita tak faham. Tapi hari ni, malam ni adalah the starting point. Permulaan kita, langkah pertama kita untuk menjadi seorang Islam yang sebenar. Untuk kita memahami betul-betul Islam dan keluar daripada cycle. Bang, tadi saya tanya macam mana nak keluar daripada cycle ni? Saya tak boleh nak beritahu terus. Sebab apa? Sedangkan Umar Al-Khattab sendiri kalau dia tak mampu kalau selagi aku tak beramal dengan 10 ayat awal ni, aku dapat ni, jangan bagi 10 ayat. Tu Umar kata kan, macam dia kata kat Nabi, Nabi jangan bagi aku dulu 10 ayat ni, jangan. Aku nak amalkan, aku tak habis amal lagi 10 ayat ni. Macam tu kan, effort para sahabat kan. Begitulah kita. Saya tak share banyak sangat ayat pun, saya share 2 ayat je. Jadi apa praktikal kita untuk 2 ayat ini? Sepanjang seminggu ni sehingga ke minggu depan, cari dalam kehidupan korang apa sebenarnya justifikasi kita sebagai seorang Islam. Apa beza hidup kita dengan Acong? Apa beza kita dengan Jarjit Singh kan? 2-3 kucing berlari. Saya tak pandai buat suara dia kan. Mungkin Al-Haziq pandai kan. Dia pandai mimik suara kan. Tapi nak kata ini ada starting point. First kena ubah kat sini. Sebab tu Nabi SAW 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah. Nak ubah ni dan nak ubah ni. Take time. InsyaAllah, moga Allah memberikan orang kata ganjaran ataupun balasan yang terbaiklah untuk mujahadah kita. Allah Akbar. Malam ni bercampur bau pula perasaan. Semangat, sedih, tak tahu, confused. Apa tu? Curious. Macam-macam perasaan. Moga Allah meletakkan kita tak lain tak bukan kalau kita meninggal malam ni, kalau saya meninggal malam ni, moga Allah letakkan kita di syurga. Itu je doa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan sebelum saya serahkan pada moderator? Sebenarnya target habis 10.30 kan. Habis 10.47 kan. Boleh siapa yang nak bertanya kan. Masa saya ni je jumpa Abang Ziad. Mungkin lepas ni Abang Ziad dah sibuk dah. Itulah kan. Boleh tanya-tanya. Patutnya Sabtu malam memang sepatutnya ada sesi dengan lain kan, dengan Quranic Brothers kan. Lepas tu Quranic Brothers bawa esok pun ada benda lain pula. Allah, kelas sudah. Ada ke soalan? Ke semua dah sakit kepala? Bang, sakit kepala bang. Nak tanya hidup lagi ke semua orang? Masih hidup lagi kena tanya tu dulu. Harap tak berat sangat lah Hidup lagi ke? Saya harap bukan jawapan tak ni. Boleh raise kan? Siapa hidup lagi? Hidup. Hati semua. Bangkit. Dia budak universiti sangat benda tu kan. Tak tahu dia hidupkan apa kan. Universiti tu mati juga sebenarnya hakikatnya. Allah Akbar. Okay, semua hidup kan? Masya Allah. Moga apa yang dikongsi malam ni tak ada soalan Mungkin sebab nak kena brain kan. Sebab memang sesi malam ni sebenarnya nak bagi tahu korang, kita orang sebenarnya tak bawa macam ni kalau tak ada PKP tau. Memang sesi dia berbeza. Memang akan berjumpa, memang sesi pecah otak. Sebab sesi pecah otak ni kalau online dah kira pecah. Sama ada pecah otak atau tutup mata je antara dua tu. Sama ada ni pecah atau ni yang pecah. Tutup mata. Kan? Antara dunia. So saya fahamlah kapasiti nak memecahkan fikrah seseorang, nak ubah, nak bentuk balik dasar kepada iman tu memang memerlukan masa lah insyaAllah. So tak ada soalan Soalan 1 ada ke? Soalan 2. Kalau nak di luar tajuk pun tak ada masalah.
Tak semestinya tentang tajuk kan. Bang, macam mana skor exam? Saya nak bagi tahu disclaimer kita bincang pasal benda ni, alhamdulillah dapat maintain dekan. Melainkan saya lepas saya kantor tak dapat dekan. Allah sedih. Sebab PNGK dapat maintain dekan lagi. Mulahan isu internet semua ni memang mengganggu lah belajar. Kalau saya pun boleh usaha untuk dapatkan dekan, apatah lagi anda semua. Tapi kita kena faham tujuan hidup kita. Gitulah Soalan 3. Tak ada? Okey, rasanya tak ada. Mungkin dah penat kau bang, penat lah. Saya pun penat sebenarnya. Penat dengan online. Bukan penat apa, penat dengan online. Jadi saya serahkanlah kepada moderator sekiranya tiada apa-apa. Minta maaf kalau ada apa-apa terguris hati ke kalau saya terkasar bahasa, tersalah kata. Moga Allah ampunkan dosa kita. Sila Edi. Baik, jazakallahu khairan kathira kepada Abang Ziad kita. Kerana sudi memberikan satu equation satu equation yang memecahkan kepala lah. Cuba bagi tahu, cuba siapa yang rasa benda ni dia sebenarnya sebelum ni dah pernah terfikir pun, cuma dia tak dapat jawapan tu. Kalau ada, cuba raise hand. Kalau tak ada, betul kan kadang ada orang terfikir sebenarnya cuma dia tak dapat jawapan. Saya bang. Tapi ada satu benda yang menarik lah yang kalau saya pun nak berkongsi sebagaimana Ziad ada sebut tentang kehidupan kita dan juga kehidupan Chong ataupun siapalah lagi kan, kawan-kawan kita ada kawan-kawan lain nama Desmond ke, nama Christian ke dan lain-lain lah. Dan kita tengok kehidupan kita, cycle kita sama je macam dia. Dia masuk sekolah, kita masuk sekolah. Dia pergi church dia lah, dia pergi church ke, dia pergi temple, kita pergi masjid, kita salat. Lepas tu dia pun pergi kerja, kita pun pergi kerja. Dia pun kahwin, kita pun kahwin. Dan kita mati pun, dia mati pun kita mati. Seperti seekor haiwan ternakan. Al-An'am. Dan ada satu benda yang very big lah, terutama rakyat Malaysia, kita semua orang Malaysia lah. Kita hidup berbilang kaum dan kita dapat perhatikan dari sudut realitinya. Uish, ada soalan ke Syarul? Mungkin tekan kot tapi something to ponder lah. Sebenarnya kita ni seorang manusia Sekejap. Kita punya host boleh tolong mute-kan ke? Okay, jazakallah. Kat mana tadi? Something to ponder lah. Maksudnya semua manusia diciptakan. Kita alhamdulillah kita lahir Muslim. Tetapi ada satu lagi poin yang saya nak sebut tentang adakah Islam kita dalam solat je. Kita solat, kita boleh baca. Kat luar, okay aku ikutlah, aku nak buat apa. Contohnya ada segelintir lah, saya tak kata semua. Ada segelintir. Bila mungkin ada yang tengah WhatsApp, baby dah solat ke belum baby? Tengah cakap pasal solat tapi dia dalam keadaan berikhtilat. Adakah begitu Islam dah? Adakah begitu? Ataupun Islam ni seperti mana sahabat dulu yang sanggup hidup 13 tahun diseksa, yang sanggup mati ataupun mati ni kira macam one off terus mati kan. Tapi ada pada sahabat yang diseksa, dikebabkan. Maksudnya diheret atas bara api, besi yang panas diletakkan atas kepala, dijemur di tengah panas di padang pasir, dan itulah perjuangan para sahabat untuk dapatkan Islam. Tapi hari ini kita dengan mudahnya cakap, kita keluarkan wallet, keluarkan IC, aku Islam. Tapi hakikatnya nak samakan kata kita punya usaha, tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim dengan sahabat sangat jauh beza. Sangat jauh beza kan. Dan mungkin malam ni kita tak dapatlah nak berkongsi. Kalau tengok slide Abang Ziad banyak sebenarnya tu kan. Tapi mungkin tak dapat berkongsi secara detail lah. Cuma ada satu take home message untuk kita seminggu ni. Fikir betul-betul, aku ni betul ke cara hidup aku sebelum ni? Betul ke cara hidup aku sebagai seorang Muslim sebelum ini? Ataupun ada purpose yang aku ni tak tahu. Yang selama ni aku duk baca Quran, khatam waktu setiap kali bulan Ramadan, khatam satu bulan kita buat satu juzuk, one day one juzuk kan.
rupanya ada something aku tak dapat daripada aku khatam mungkin 40 kali, 20 kali kan. So satu benda message lah yang kita cuba belik. Lepas-lepas ni kita belik, sentiasa belik Quran. Jadi apa yang aku missing kan dalam hidup aku ni. So wallahu a'lam bissawab. Mungkin harapnya tadi Ziyad dah cuba buka soalan. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita mengakhirilah perjumpaan kita lah malam ni insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik insya-Allah semuanya datang daripada Allah SWT untuk kita bersama beramal. Gambar ke? Betul kita ada gambar kan. Kalau jom kita bergambar sebelum dekat sebelah ni kan. Boleh. Mungkin boleh start sharing slide. Okay. Jom siapa kita nak bergambar. Buka dalam 1 minit lah. 1 minit kita ambil gambar, lepas tu insya-Allah kita boleh tamatlah sesi kita. Jom, jangan malu, jangan segan. Jom kita buka kamera beberapa saat. Dengan keadaan umat kita dekat Malaysia ni, terutamanya. Tu dah kita rasa dah selesa dah. Alhamdulillah Syarul dah buka kamera. Yang lain ni tadi ada masalah kamera kan. Siapa tadi? Hajullah kan? 100 years akan datang. Ziyad masih presenting lagi ke? Sorry, ulang balik. Hujan sini, kuat. Oh, stop sharing Ziyad. Oh, stop sharing. Ya. Jom, siapa lagi nak buka kamera? Sekejap insya-Allah. Mungkin yang lain mungkin masalah kamera kot kan. Masalah kamera ke hujan juga kan. Line tak apa stabil. InsyaAllah tak apalah, kita ambil dulu